So untuk tutorial yang kira ni aku dah dapat dah. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube aku. So guys, hari ni aku nak buat satu lagi video yang bertajuk compression ratio. So dalam video ni aku akan explain apa tu compression ratio, macam mana kita nak kira dia dan sebagainya lah. Okay. So compression ratio ni ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil nisbah mampatan. Nisbah mampatan ni bermaksud nisbah jumlah isi padu yang berada di dalam blok, dalam silinder dicampur dengan isi padu yang berada di bahagian atas piston dan yang berada di kawah head. So isi padu tadi dia akan bercampur dua-dua dan akan dibahagikan dengan isi padu yang berada di kawah head di atas piston tu lah. So yang tu aku akan explain lagi mendalam lah dekat formula nanti. So ni aku akan brief sikit lah, nak bagi korang bayangan dia ataupun untuk korang brain kan sikit kan clue-clue yang aku bagi. So seperti mana yang kita tahu, enjin menggunakan petrol ataupun diesel sebagai bahan bakar untuk menggerakkan sesebuah kenderaan. So kat sini aku akan fokus pada LC lah, dia yang guna petrol lah. So aku nak ceritakan sikit lah apa compression ratio yang kebiasaannya digunakan untuk petrol engine dan diesel engine. Petrol engine biasanya digunakan, dia punya range untuk compression ratio adalah antara 8 hingga 12 CR. Dia punya nisbah lah. Macam mana dapat dia punya nisbah tu nanti sekejap lagi aku akan tunjuklah formula dan aku akan explain lah macam mana dia dapat apa semua nombor ni kan. Okay, so lagi satu untuk diesel engine, compression dia tinggi. Compression dia tinggi adalah sebab-sebab tertentu. Nanti korang boleh survey lah dekat video lain ataupun research lah, buat lah research sendiri kan, tengok sebab apa compression ratio untuk diesel engine tinggi. So untuk petrol, especially untuk motor, rendah tak rendah lah, around 8 hingga 12 yang aku dah cakap tadi kan. Okay. So untuk motor LC yang standard lah, yang standard compression ratio dia adalah 10.9. 10.9 tu untuk motor standard lah. So kalau untuk motor racing biasanya orang akan letak lagi lebih tinggi daripada 10.9 lah ke atas kan. 12, 13, 14. Tengok bergantung juga kepada korang punya penggunaan, sama ada harian ataupun untuk highway ke. Bergantunglah kepada korang punya penggunaan lah. Untuk highway, kalau ada orang yang nak motor power, dia akan letak compression ratio dia tinggi lah. Cara-cara nak aku tinggikan compression ratio ataupun kurangkan ke pun aku akan explain sekejap lagi lah. Okay. So guys, tanpa membuang lagi masa, aku nak tunjukkan dekat korang dan nak ajar macam mana kita nak kira compression ratio bagi sesebuah motor. Alright, let's go. Sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Thank you. Okay guys, so aku akan ajar korang macam mana nak kira korang punya compression ratio dekat motor korang lah. So aku akan bagi contoh untuk motor yang standard dulu, motor LC yang standard dulu. Okay. So formula untuk cari CR adalah VD campur VC bahagi dengan VC. Okay, VD ni adalah displacement volume. Displacement volume ni bermaksud korang punya CC. Jangan pening-pening. VD ni korang punya CC. So
Untuk motor LC yang standard, LC yang standard korang punya cc adalah 135cc. So dia sebenarnya ada poin-poin belakang tu, tapi tak apa, aku akan tunjukkan juga macam mana nak kira cc untuk motor LC ni. Yang kedua adalah VC. VC ni dia adalah compress volume. So compress volume ni adalah okay, aku lukis sikit lah compress volume ni. Okay, compress volume ni okay, bila kita punya piston berada di top dead center, maknanya dia dah dekat dengan hujung blok lah. So sini kita punya head belah atas, kiranya sini kita punya head, bawah ni kita punya blok. So dia akan bercantum kan. So akan ada ruang dia macam ni lah, dia akan macam ni. So akan ada ruang di antara atas piston ni dengan permukaan head. So ini adalah VC, compress volume, isi padu yang telah dikompres lah, yang telah dimampatkan lah oleh piston ni tadi. Okay, so untuk kalau motor yang dah modified, kita kena bukan kira lah, kita kena cari ataupun kita kena measure, kita kena ukur berapa volume yang ada dekat sini. Yang VD ni kita boleh kira lah kan, displacement volume ni ataupun CC kita boleh kira lah. Jadi aku akan tunjuk lah macam mana nak kira. Tapi untuk VC ni kita kena cari dia punya berapa isi padu yang berada dekat dalam ni. So isi padu yang berada dalam ni kita kena cari dengan satu, kita boleh gunakan burette lah, yang mana kita tahu banyak pemain-pemain kat luar yang gunakan burette lah, yang panjang tu kan. Yang kat sekolah dulu ada makmal sains kan yang gunakan untuk apa, aku pun dah tak ingat lah, tapi aku ingat lah benda tu nama dia burette tu. So kita boleh gunakan burette tu untuk masukkan berapa isi padu yang berada di dalam ni. Cara-cara dia nantilah insyaAllah akan datang aku tunjuk lah. Aku nak tunjukkan dulu teori dekat korang dulu, lepas tu baru kita boleh apply teori tu dekat yang sebenarnya lah. Okay, so ataupun lagi satu kita boleh guna itu shrink, apa nama? Shrink kita yang tempat nak inject bagi ubat tu lah. Tu pun boleh juga. Kita kena picitkan dalam ni bahagian pembakaran ni melalui plug punya tempat masuk tu kan. Dah masuk, nanti kita kena kira lah, ataupun kita kena tengok berapa jumlah yang dia dah kurang. So kat situ kita akan dapat compress volume ni. Okay, so VD ni adalah CC kan, combustion chamber. So untuk LC aku akan tunjuk jugalah macam mana kita nak kira CC. So CC ni sebenarnya okay, kan LC kita punya blok tu nama pun silinder. So silinder dia akan berbentuk macam ni lah. Dia akan bentuk macam ni, bulat lah. Ni dia akan bentuk macam ni lah. So kita akan kira jumlah isi padu yang berada di dalam ni. So kan tadi piston ni, okay, ni piston ni dah ke atas kan. So startingnya piston dia akan berada di bawah, macam ni. So kita akan kira isi padu yang berada starting daripada atas piston ni, yang berada di bawah. Piston ni kan berada di bawah. So kita akan kira isi padu yang atas piston ni sehingga piston ni naik ke sini, ke top dead center. So jumlah dalam ni isi padu dia lah. So formula untuk cari CC ni, kalau kita ikut formula dia sama je dengan formula macam mana nak cari silinder ni punya isi padu ataupun volume. So dia punya formula adalah pi r squared height. Maknanya pi ni darab dengan radius squared darab height. So untuk LC dia punya radius, okay, so untuk pi ni dia punya nilai memang fix lah, 3.142.
Ni korang jangan tanya aku lah kenapa 3.142. Korang research lah sendiri. Okay, so R ni adalah radius. So kalau untuk LC, blok dia adalah saiz 54 mm. 54 mm ini adalah dia punya diameter. Okay, kalau nak cek radius, so kita kena bahagi 2 sajalah. So dia punya radius bahagi 2, 27 mm. So kat sini kita masukkan 27 mm kuasa 2. Lepas tu kita akan darabkan dengan dia punya tinggi. So kalau dalam blok ni, kita akan ambil daripada dia punya permukaan piston ni sampailah permukaan piston ni yang berada di sini. So dia akan bergerak, dan kalau kita boleh bayangkan, dia adalah sebuah silinder lah. Dia akan bergerak daripada sini, dia akan bergerak ke atas. So dia punya height adalah, kalau untuk LC yang standard, kiranya stroke lah height tu kan. Okay, height adalah 58.7 mm. Okay, so kat sini kita masukkan 58.7. So kita darabkan guna kalkulator. Pi 3.142 darabkan dengan 27 squared darabkan dengan stroke dia 58.7. So ini adalah sisi ni ke? Belum lagi, sekejap. Okay, so apa yang aku dapat adalah 134.45, bukan point, belum lagi, 453. Ini dalam mm squared. Okay, so kita just bundarkan sajalah kalau nak dapatkan dalam sentimeter kubik. So bundarkan, kita akan dapat 134.453 cm kubik. So kalau isi padu dalam kubik lah. Okay, so sekarang ni kita dah dapat dia punya VD. Okay, VD ni kat sini. So 134.453. Okay, kita campur dengan, okay, VC ni kita kena cari dekat dalam ni kan, isi padu ni kan. So untuk tutorial yang kira ni, aku dah dapat dah sebenarnya dia punya PC jumlah dia berapa. So aku ada kira-kira tadi sikit. So aku dah dapat 13.535. Okay, ni ada yang aku dah buat sikit-sikit tadi, aku dah kira-kira. So aku dapat 15.535 lah. So kalau sepatutnya korang kena masukkan yang shrink tu kan, masukkan dia. Lepas tu korang kena tengok lah berapa yang nilai apa volume air yang dah dimasukkan dalam tu. So itulah jumlah dia. So ni aku dah dapat. So aku akan bahagikan terus dengan VC itulah 13.535. Sorry lah tulisan cekau ayam sikit. Okay, so aku akan kira 134.453 tambah 13.535. So bahagikan dengan 13.535. So akan dapat 10.9. So CR untuk LC standard adalah 10.9. So ni nanti aku akan attach gambar lah. Ada berkaitan specification yang dah dikeluarkan oleh Yamaha sendiri. So ni adalah compression ratio untuk LC standard. So untuk standard adalah 10.9. So untuk korang yang dah modified motor ataupun dah ubah suai motor, mengikut penggunaan juga, ada yang daily adalah dia punya compression ratio yang sesuai lah.
Kalau untuk korang ride ke, naik highway ke, so adalah dia punya conversion ratio yang sesuai lah. Tak silap aku kalau daily korang boleh lah pakai bawah 12 lah. Bawah 12 macam ni LC standard dah ok dah 10.9 kan. So bawah 12 kalau untuk daily lah, penggunaan harian lah. Kalau untuk korang pergi ride ke highway ke, so bawah 14, bawah 14 pun ok lah. Dia sebenarnya nisbah 1 ni, nisbah 1 ni, nisbah 1, nisbah 1. Tapi biasa orang ambil nombor depan je lah. So ni adalah recommend untuk conversion ratio yang kalau daily macam ni, kalau highway macam ni. So kalau lebih daripada 14 ni, korang pandai-pandai lah, enjin pecah ke apa ke. So ini adalah kiraan untuk motor yang standard.